Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. Kita ada news yang baru daripada someone ataupun daripada laporan mengenai iPhone 12 series. So seperti korang tahu, iPhone 12 punya rumours, punya leaks, news apa semua memang dah banyak gila tersebar sekarang ni. Dan kita memang sangat-sangat dekat lah dengan dia punya tarikh pelancaran sendiri. So biasanya kalau kita nak tengok tarikh pelancaran untuk iPhone 11 tahun lepas, dilancarkan pada bulan September. Kita dah masuk kira macam penghujung bulan Ogos sekarang ni kan. So kita dah hampir ke bulan September juga untuk tahun ni. Bermakna kita dah dekat dengan pelancaran rasmi untuk iPhone 12. Tapi itulah ada bad news sedikit untuk pelancaran rasmi iPhone 12 tahun ni. Tak apa, benda tu aku akan explain nanti. Berdasarkan rumours dan leaks terbaru mengenai iPhone 12 series, yang korang kena tahu sekarang ni adalah dia akan keluar dengan 4 model yang berbeza. iPhone 12 dengan saiz 5.4 inci dengan skrin jenis OLED, tak ada lagi skrin LCD. iPhone 12 6.1 inci yang juga menggunakan skrin OLED. iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max. So dari segi saiz akan berbeza sedikit lah berbanding dengan iPhone 11 series yang sebelum ni. Sebelum ni mungkin korang pernah dengar ada rumours yang mengatakan bahawa Apple akan menggunakan promotion 120Hz pada diorang punya iPhone 12 series. Tapi sekarang ni ada laporan mengatakan bahawa Apple takkan gunakan promotion 120Hz, which is benda tu dah lama ada dekat iPad Pro sebenarnya. Tapi still tak ada untuk iPhone 12 series. So itu mungkin satu berita yang buruk lah untuk korang yang memang menantikan refresh rate yang tinggi untuk sebuah iPhone. Dan honestly aku tak terkejut pun yang Apple tak letakkan refresh rate yang tinggi untuk iPhone 12 diorang. Sebab biasanya diorang tak letakkan teknologi yang baru dalam masa yang cepat. Unless kalau memang Apple nak buat kejutan lah untuk iPhone 12 series kali ni kan. Mana tahu tiba-tiba dia letak refresh rate yang tinggi, at least 90Hz pun aku rasa dah cukup bagus lah kan. Selain tu juga dari segi rekaan, Apple kali ni dia dah ubah rekaan. Kalau kita tengok iPhone 11, 11 Pro macam sama iPhone 10, sama iPhone 10s. Tapi ada leaks yang keluar baru-baru ni dan dah keluar pun, dummy pun dah keluar, yang iPhone 12 series punya rekaan akan berbeza daripada iPhone 11 ataupun daripada iPhone 10s, which is menggunakan rekaan yang sama macam iPad Pro, berkotak macam tu. So feel dia aku boleh katakan lebih kurang macam iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 4s macam tu lah untuk dia punya rekaan tu sendiri. And rekaan ni bukan baru actually, macam aku mention tadi, rekaan ni dah digunakan pada iPhone 4s, iPhone 5s. So dikembalikan balik rekaan tu pada iPhone 12 series. Kalau korang yang biasa gunakan iPhone 5s, mungkin korang akan merindui rekaan berkotak macam tu dengan feel yang bagi aku memang sedap pegang. Dan seperti video aku buat sebelum ni mengenai Apple takkan bagi charger dalam kotak jualan untuk nak merendahkan harga jualan iPhone tu sendiri. So ini mungkin satu bad news untuk korang yang memang peminat iPhone. Bagi aku sendiri, aku rasa benda tu macam tak patut kan. Kalau laporan tu betul sekalipun, aku rasa tak terkejut lah dengan tindakan Apple yang buang charger dalam kotak jualan. So kita tahu Apple ni dia suka buat trendsetter yang pelik-pelik. Sebelum ni dia buang earphone jack 3.5mm pada iPhone 7. Lepas tu dia buang Touch ID, dia gunakan Face ID dan macam-macam benda yang dibuat yang membuatkan Android ni terpaksa ikut trend yang dibuat oleh Apple tu sendiri. So kalau Apple buang charger dalam kotak jalan, aku tak terkejut juga kalau Android pun akan ikut langkah yang sama untuk phone kelas premium diorang. So dengan membuang charger dalam kotak jualan iPhone 12 tu, ya mungkin boleh merendahkan harga iPhone tu sendiri daripada harga iPhone yang sebelum ni. Tapi itulah, tak ada charger, macam nonsense juga tindakan tu kan. Selain tu juga ada upgrade dari segi kamera, which is akan ada penambahan satu lagi sensor, iaitu LiDAR sensor yang macam digunakan pada iPad Pro. Dan aku tak rasa benda tu perlu pun, sebab selama aku gunakan iPad Pro, aku tak gunakan pun LiDAR sensor dia. Ada juga upgrade dari segi kebesaran RAM, which is sebelum ni kita gunakan 4GB RAM. Tapi untuk iPhone 12 series kali ni, Apple mungkin akan menggunakan sehingga 6GB RAM. Selain tu juga, of course, setiap tahun memang Apple akan menggunakan chipset yang baru untuk iPhone diorang. So tahun lepas A13, tahun ni akan menggunakan chipset A14 Bionic. Baru-baru ni ada laporan bahawa Apple ada buat satu post dekat YouTube yang diorang adakan event pada 10 September. Ada rumours mengatakan bahawa Apple tengah test diorang punya YouTube channel untuk nak buat pelancaran rasmi iPhone 12 series lah. Dan ada juga mengatakan bahawa itu hanyalah marketing purpose untuk orang lebih excited dengan iPhone 12 series tu sendiri. Kalau korang ikut John Prosser dekat Twitter, mungkin korang dah tahu news daripada John Prosser yang mengatakan bahawa Apple akan adakan pelancaran rasmi iPhone 12 series pada bulan Oktober, bukan pada bulan September. So dia mengatakan bahawa untuk iPhone 12 series kali ni akan lancarkan pada 12 Oktober, berbeza daripada apa yang Apple pernah buat sebelum ni. Biasanya bulan September saja dilancarkan. Tapi mungkin disebabkan oleh COVID-19 ke ataupun tak tahulah apa benda kan, ada isu dengan China lah apa semua, mungkin dia ditunda sehingga bulan Oktober ni. Tapi kalau korang nak tengok perkenalan untuk iPhone SE 2020 dengan iPad Pro yang baru sebelum ni, diorang macam tak peduli sangat pun kan pasal COVID-19 apa semua. Diorang just buat je, keluarkan je kan. Dan macam korang tengok pada bulan Jun yang lepas untuk WWDC 2020 pelancaran iOS 14, korang boleh nampak yang Apple just go on je dengan event tu, tapi dia buat secara online saja, bukan secara offline, bukan invite orang ramai media datang, tak.
So aku tak rasa dia akan ditunda sampai bulan Oktober. Mungkinlah ditunda kalau ikut laporan John Prosser. Tapi itulah macam susah sikit nak percaya, but kita just dengar boleh, tapi percaya janganlah aku rasa kan. Dan kalau nak ambil leaks daripada John Prosser ni, dia mengatakan bahawa iPhone 12 akan mula pre-order pada 12 Oktober juga, which is hari yang sama pelancaran, dan akan mulakan perhantaran pada 19 Oktober. Tapi itu untuk iPhone 12 yang biasalah. Untuk versi Pro, penjualan akan bermula pada bulan November lah. So dia akan lambat sedikit, lebih kurang macam iPhone 8, 8 Plus dengan iPhone 10 masa mula-mula dulu kan. Masa tahun 2017 dulu, iPhone 8 dengan 8 Plus je dia jual dulu, and untuk iPhone 10 tu dia lambatkan sikit jualan. So lebih kurang macam tu lah kot Apple nak buat kan. Dan kemungkinan juga untuk versi Pro ni ada rangkaian 5G sekali. So kita just tunggu macam mana nanti, sama ada apa yang Prosser ni cakap betul atau tidak, ataupun kita just tunggu macam tarikh-tarikh yang pernah dikeluarkan oleh Apple sebelum ni, which is bulan September juga. Semua yang aku kongsikan dalam video ni hanya leaks dan rumour saja. Mungkin ada yang tepat dan mungkin ada yang tak tepat, dan mungkin hanya sekadar kabar angin sajalah. So guys, aku harap korang enjoy dengan video ni. Like, komen dan share. Follow Twitter dan Instagram aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.